Sudah balik kampung ini. Ya, seharusnya. Assalamualaikum, salam sejahtera Malaysia. Anda sekarang bersama dengan saya, Masya Milan. Dan saya, Saiful Maun. Jalan Jalan-jalan motorhome. Dan seperti biasa, jalan-jalan motorhome, kita akan bawa anda pusing seluruh Sabah. Betul. Tapi episod kali ini, macam kita cakap minggu lepas. Seronoknya dia. Yalah, kita berada di bahagian barat. Betul. Sabah negeri di bawah Bayu, iaitu sekitar Tuaran dan juga Tampar Ruli. Tapi kita berpijak di tanah Tampar Ruli, kampung saya. Okey. Selamat balik kampung. Ya, terima kasih. Rindu kampung kah? Ya, semestinya. Ya, dan di belakang kita sebenarnya inilah dia Jambatan Tampar Ruli. Wow, dah berubah wajahnya sedikit. Kalau kita lihat di situ, dia ada ukiran-ukiran apa macam motif-motif dusun lotut. Dusun lotut. Betul. Jadi semestinya di sini ramailahnya orang suku kaum dusun lotut. Jadi kalau nak tahu apa yang ada di Tampar Ruli, apa yang ada di Tuaran, jom kita zas. Betul. Mari kita naik Jambatan Tampar Ruli. Ya, Saiful, seperti yang dijanjikan kepada penonton kita, kita sekarang berada di hadapan Jambatan Tampar Ruli. Dan bersama dengan kita, Saiful, adalah Ketua Pegawai Persatuan Seni Budaya Tuaran, iaitu namanya... Ya, saya Rimpungan Soryo, ya, berasal dari Tampar Ruli, Sabah. Panggil nama panggilan yang selalu kena panggil Rio Rem. Wow, ya. Rio Rem. Panggil Rio pun boleh, bahkan? Panggil Uncle Rio pun boleh. Uncle Rio, Mbak. Ya. Okey, Uncle Rio. Saya mau tanya, Mbak. Mungkin boleh ceritakan sedikit tentang Jambatan Tampar Ruli ini. Bila dia dibina dan ada sejarah kah di sebalik ini Jambatan Tampar Ruli atau macam mana? Okey. Jambatan Tampar Ruli. Ada dua jambatan Tampar Ruli. Kita nampak di sini satu jambatan gantung dan satu jambatan kenderaan. Okey. Ya. Jambatan kenderaan yang kita lihat di bawah ini yang dibina oleh British pada tahun 1930-an. Okey. Dan jambatan gantung ini pula, jambatan gantung ini yang dibina pada 2015, siap dibina pada 2015 ya. Ya. Dan mungkin saya pun anak jati Tampar Ruli ini, dulu sebenarnya jambatan dia tempat lain kan? Iya. Dia di bahagian dalam sikit, tapi sebab ada angin grek, jambatan lama tu sudah rosak. Lepas tu sekarang digantikan pula dengan yang baru ini. Dan semestinya yang paling lama adalah jambatan kenderaan ni lah kan. Mungkin boleh ceritakan sedikit lah dia punya cerita secara ringkas. Sejarah dia. Okey, sejarah jambatan kenderaan. Jambatan kenderaan, kita cuma ada jambatan kenderaan saja lagi. Yang di mana dibina oleh British pada tahun 1930-an, mengorbankan seorang gadis yang ditanam hidup-hidup. Kenapa dia dikorbankan? Pada suatu ketika dulu di Tampar Ruli ini, Sungai Tampar Ruli ini terkenal dengan penunggu sungai. Ada arus sungai ya? Ada arus sungai. Dan arus sungai ini yang disebut Tambuakar dalam bahasa tempatan ya. Dia mau nyawa seorang gadis yang masih perawan, barulah pihak British ataupun jurutera British dapat membina jambatan ini dengan sebaiknya. Okey. Dan ada seorang gadis tempatan yang bernama Salungkoi ya. Salungkoi dikorbankan secara paksa untuk menenangkan roh sungai ini. Ya. Dan ditanam hidup-hidup di arah tiang pertama jambatan kenderaan sebelah Pekan. Dan
Begitu lama sekali kan jambatan ini bertahan sampai sekarang masih lagi ada, walaupun angin ribut kah banjir dia masih di situ. Dan setiap kali ada banjir kadang-kadang kita orang Taparuli mesti kasih bersih supaya ada jalan dia kan. Ya, betul. Tapi sebenarnya ada lagi jambatan yang lain yang menghubungkan pergi ke Pekan ini, cuma dia sedikit jauh lah. Yang ini adalah jalan pintas dia kan, lebih kurang macam itulah. Jadi mungkin boleh juga ceritakan nama di sebalik Tamparuli tu. Okey. Mama yang kita tahu ni. Kenapa dinamakan Tamparuli? Bukan Tampar Okey, bukan Tampar. Okey, pada suatu ketika dulu, dari arah Kota Kinabalu kita pergi di Sandakan ke, pergi di Randau ke, Tamparuli ini adalah pertengahan. So, sewaktu pemerintahan British ada di Tamparuli, lori banyak di sini. Lori. British banyak di sini, dan pada tahun 1930-an keadaan di Tamparuli di sini tidak macam sekarang. Dia kalau tahun 30-an dia kayu balak banyak. Banyak lori balak ya. Dan inilah sebab dikatakan kenapa dinamakan Tamparuli, sebab dulu ini tempat lori. Tempat lori. So dia adalah gabungan Tamparuli, tempat lori. Tempat lori. Kiranya bila digabungkan. Luri. Itu dia. Tempat lori. Okeylah, terima kasih Encik Rio. Sekarang ni kita akan dipersembahkan lagu yang tidak asing lagi di Tamparuli. Mari kita sama-sama menyanyi. Okey, silakan. Jambatan Tamparuli. Dan di sinilah tempat yang selalu menjadi persinggahan pelancong, sebab di sini lokan. Lokan dia memang macam ni. Selain itu kita ada apa lagi? Kelapa bakar. Iya, ada apa lagi? Puding kelapa. Ada apa lagi? Macam-macam lagi yang lain. Jadi tanpa membuang masa, perut pun sudah berbunyi ya. Betul. Ayo kita makan dulu. Jom, kita makan di sini. Puding jelly ni, kelapa ni memang segar, sedap. Manis dia pun manis yang asli daripada kelapa. Betul tu. Di sini juga selain daripada kamu boleh makan puding dalam cup seperti begini, puding asli dalam kelapa seperti ini, kita juga ada kelapa bakar. Masuk kelapa bakar. Kak. Ini kelapa bakar. Kelapa betul-betul dibakar, okey? Tengok dalam dia. Panas-panas keluar asap. Jadi boleh minum air yang telah dibakar. Dan rasa dia memang betul-betul asli. Okey. Dan satu lagi yang sangat terkenal di sini, Marsha, kita ada lokan. Lokan ini dibakar, okey? Dia punya
bahan-bahan yang digunakan dia lebih kurang macam buat sate, tapi dia lokan. Betul. Dan cicah pula dengan kicap lada. Oh, ya. Betul. Jadi paling sesuai kita makan dengan nasi ataupun dengan mie. Ataupun makan macam tu. Betul. Pun boleh. Saya suka makan macam ni sebab dia rasa dia sangat-sangat sedap. Kan? Panas. Dia panas sikit jadi kita kena tiup. Oh. Nyaman rasa dia. Macam minum teh kelapa. Panas. Tapi sebenarnya bagus sebenarnya untuk kesihatan ni. Tapi dari segi rasa dia ada perbezaan tau bila kita buat benda ni puding atau jelly dengan kelapa bakar. Sebab tekstur dan juga rasa kelapa tu jadi lain, berbeza. Jadi kalau anda ingin cuba dan ingin tahu macam mana perbezaan rasa tu, korang kena datang sendiri dan rasa makanan dekat sekitar Jalan Sulaman ni. Betul. Sini ada banyak kedai-kedai lain. Tapi samalah mereka menjual seperti begini. Sekarang ni Saiful dan juga penonton di rumah, kami berada di Cantik Borneo Gallery. Ya, betul, yang terletak di Tamparuli. Dan semestinya semua orang tahu yang Masya Milan ni dari Tamparuli. Betul. Membesar di Tamparuli. Akan tetapi di Cantik Borneo ni dan juga budaya tentang Sabah ni, Saiful yang lebih arif ya. Jadi saya akan biar penonton dihibur oleh Saiful. Sebab bukan nyanyi lah, tapi dengar cerita. Saiful pun pernah bekerja di Cantik Borneo. Betul. Jadi saya rasa Saiful lebih sesuai lah untuk bagi tahu penonton kita lebih tentang Cantik Borneo ni. Ya, betul tu Marsha. Ya. Saya rasa seperti saya kembali ke rumah sebentar saya di sini. Wow. Yang mana di Borneo, Cantik Borneo Gallery ini adalah salah satu pusat di mana kita mengenali tentang budaya dan etnik yang ada di Sabah. Ini semuanya ada di sini. Betul. Yang dahulunya tempat ini adalah tempat pameran pakaian-pakaian tradisi. Ada ratusan jenis pakaian tau Marsha. Yang telah dipakai oleh patung-patung yang begitu cantik dan handsome boy. Tetapi kali ini Cantik Borneo Gallery membawa lagi satu motif yang sangat terbaik, produk yang sangat terbaik, iaitu kain cetakan berbentuk pakaian tradisi. Seperti mana kita semua tahu, sub etnik dusun terutamanya ada banyak. Betul. Jadi memang kita boleh nampak macam-macam jenis motif di belakang ni. Ini semua antaranya lah. Ya, kalau selalunya kita akan nampak orang bilang batik-batik Malaysia. Inilah batik-batik Sabahan tetapi bercorakkan tradisi. Kalau kita mau tengok lagi banyak kain ini, jom kita masuk ke dalam. Kita tengok pakaian-pakaian ataupun kain bercorak tradisi di sini. Mari kita. Yang ini apa masuk kokom ini? Kau tanya aku ngomong yang aku tidak tahu ini. Saat yang dinanti-nantikan saya sendiri dan juga Saiful. Bersama dengan kita, Saiful adalah dialah pengasas, dialah bahagian pengurusan kewangan, dialah bahagian semualah. Jadi di sini kita ada Cik N. Terima kasih kerana Puan N. Maafkan saya. Dia Puan N lah yang bertanggungjawab atas segala yang berlaku di Cantik Borneo ni. Jadi mungkin boleh ceritakan sedikitlah tentang secara ringkas galeri ni. Sejak bila ditubuhkan dan dengan cerita dulu dia punya konsep lain, sekarang konsep dia lain. Terima kasih Masya dan Saiful kerana sudi berkunjung. Bermula pada tahun 2011, idea sahaja. Idea dia untuk mempromosikan Sabah punya budaya okay, ke mata dunia. So
dari 2011 kita bermula dengan penghasilan craft, contohnya macam ikat rambut begitu. And then pada tahun 2012 kami membuat anak patung yang berpakaian tradisi. Dengar cerita ada ratusan patung kan di sini asalnya? Ya, ada 300. Wah, Pakaian yang berbeza, patung yang pakaian yang berbeza. setiap patung tuh mewakili suku kaum sub-etnik dusun ataupun mungkin dari kaum Rungus. Satu Sabah? Ya, satu Sabah. Masya Allah. Okey, jadi lepas tu? Selepas tu tahun 2014 kita membuka galeri. Ini 2018 kami telah mendapatkan iktirafan sebagai museum pertama di Malaysia yang mempamerkan pakaian tradisi secara miniatur lah dalam bentuk anak patung oleh Malaysia Book of Record. Okay, selepas tu 2018 juga kami mengembangkan perniagaan untuk mencetak kain yang bercorak Sabah. Sehinggalah sekarang. Sebab itulah kita ada semua ni di depan sekarang ni antara motif-motif yang ada di sini. Dan sebenarnya pelawat ataupun pelanggan boleh datang sini untuk mereka sendiri motif-motif yang sedia ada mengikut cita rasa mereka. Ya. Mengikut cita rasa ataupun warna yang mereka kehendakilah. Setakat ini Miss N, berapa sudah koleksi yang ada di sini? Saya sudah nampak macam ratus banyaknya. Setakat ini mungkin ada lebih daripada 100 corak ataupun rekat yang berbeza. Tapi setakat ini kami hanya menumpukan kepada etnik yang utama lah. Contohnya seperti Rungus, Murut, Dusun dan beberapa sub etnik yang lain. Selalunya ia bergantung kepada permintaan masyarakat, bergantung kepada permintaan komuniti. Contohnya jika ada permintaan dari satu-satu komuniti, kami akan buat berdasarkan kepada permintaan diorang. Jadi banyak-banyak suku kaum yang diketengahkan. Suku kaum mana yang selalu banyak permintaan dia? Rungus. Rungus. Ya. Boleh mungkin ceritakan secara terperinci kenapa Rungus lagi banyak permintaan? Kenapa Rungus? Mungkin satu sebab diorang ini adalah secara pada asalnya adalah penenun. Okay, banyak kaum Rungus yang menenun kain mereka sendiri untuk pakaian tradisi. Okay, jadi apabila wujudnya ataupun bila kami perkenalkan kaedah mencetak kain secara digital, mereka pun mungkin nampak peluang perniagaan di sana, dan kebanyakan komuniti yang datang, diorang akan mereka pakai kain yang ada dalam koleksi mereka untuk mereka jadikan sebagai pakaian harian. Dan satu lagi, Miss N, ini mungkin antara soalan yang ramai yang tertanya juga. Sebenarnya apabila kita membuat cetakan baju seperti begini, bagaimana pula dengan pakaian tradisi yang original? Adakah mengganggu ataupun menjadikan mereka kurang pengeluaran dan seorang orang lebih kepada pakaian begini? Okey, saya melihat ini bukan sebagai sesuatu yang negatif lah. Okay, apabila kita kita bermula dengan mencetak kain begini, kita sebenarnya memperkenalkan budaya, memperkenalkan corak-corak itu. Jadi kalau ada soal atau kalau ada pelanggan yang datang yang menanyakan di mana mereka boleh mendapatkan kain yang asli ataupun yang ditenun, kami akan merujuk mereka kepada komuniti yang menenun kain, menghasilkan kain ataupun tekstil yang asli. Yang secara tenunan. Jadi saya tidak melihat ini sebagai satu satu perkara yang negatif di mana kita membantu ataupun mematikan industri kampung ataupun industri cottage. Tapi sebenarnya kan kita memperkenalkan ataupun menghidupkan sesuatu yang sudah lama dilupakan. Jadi kalau saya lihat, saya rasa ini sesuatu yang positif lah. Betul. Saya percaya mesti ramai juga yang
yang masih menitik beratkan keaslian budaya kita. Saya rasa ini adalah satu gerakan yang lebih praktikal juga untuk seharian kehidupan mereka kan. Jadi apapun, terima kasih Anne kerana sudi bersama dengan kami berkongsi tentang budaya yang ada di Sabah ini, dan saya harap dan kami doakan semoga dipermudahkan segala urusan. Dan terima kasih sekali lagi. Terima kasih Miss Okey, Anne. terima kasih juga. Terima kasih semua. Ya. Ini sampai sini. Ya. Begitu. Jadi Nah, mulai lebih kurang terus jadi kain macam ni. wow, untuk ngedau tahun 1985. Tua sudah. Saya masih 85.